والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وخروجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها, dan mengajar ia akan Adam itu segala nama sekalian yang mempunyai nama, hingga periuk apa ni? Hingga periuk besar dan kecil. Dan faswun besar dan kecil. Apa dia? Okay. Dan maghrib cebok air, dengan bahawa ditaruh segala nama-nama itu pada hati Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Selepas pada Allah Ta'ala menjadi akan Nabi Adam, selepas pada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam, sebagaimana maklum bahwasanya belum pada Allah Ta'ala hendak menjadikan Nabi Adam itu, Allah Ta'ala ada memberitahu kepada malaikat, katanya bahwasanya dia akan menjadikan seorang khalifah, akan khalifah pada muka bumi ganti daripada jin. Maka apabila dengar oleh malaikat akan ceritaan itu, maka malaikat pun tanya kepada Allah Ta'ala, adakah patut engkau menjadikan mereka yang merosak pada muka bumi dan menumpah darah pada muka bumi? Padahalnya golongan kami, golongan malaikat itu yang terlebih aula untuk nak jadi khalifah pada muka bumi. Maka Allah Ta'ala pun jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku amat mengetahui akan apa-apa benda yang kamu tidak mengetahui. Yang mana setengah daripadanya hikmat menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah dan zuriatnya jadi khalifah pada muka bumi. Maka selepas pada ceritanya begitu, untuk nak muzahirkan, Allah Ta'ala nak muzahirkan kepada malaikat akan hikmatnya, hikmat Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam dan zuriatnya khalifah pada muka bumi, dan Allah Ta'ala akan muzahirkan bahawa Nabi Adam ni yang ialah lebih daripada malaikat. Maka Allah Ta'ala
mengajar akan Nabi Adam akan biberapun akan segala nama-nama bagi segala benda-benda. Katanya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan mengajar ia ya Allah Taala akan Adam itu mengajar mana beritahu mengenal, beritahu kenal, mengajar, memberitahu, mengenal akan Nabi Adam segala nama sekalian yang mempunyai nama. Jadi Allah Ta'ala beritahu ajar kepada Nabi Adam, mengenal kepada Nabi Adam akan segala nama bagi segala benda-benda. Segala perkara. Segala perkara hingga ni rayah dianya. Hingga periuk yang besar. Sehingga periuk yang besar apa dia nama. Dan kecil. Periuk yang kecil. Itu pun diberitahu nama juga. Dan nampak tulis tu pisau, tapi tengok dalam tafsir Jalalain tu faswah. Faswah besar, tapi ihtimal kalau pisau pun boleh jadi. Yang Rumi macam mana tulisan dia? Yang tabak tulisan Rumi itu macam mana tulisan dia? Pisau, Baba. Pisau. Rumi tulis pisau, ya. Pisau. Kalau begitu pisau alat memotong. Dan pisau besar dan kecil. Tapi kalau dalam tafsir Jalalain dia guna lafaz qas'ah dan qasi'ah, tu mana periuk besar dan periuk yang kecil. Patu faswah dan fasiyah. Tapi di sini dia tulis pisau. Dalam tafsir Jalalain dia tulis memanglah bahasa Arab. Dia tulis faswah dan fisiyah. Faswah dan fisiyah tu mana itulah keluar angin. Keluar angin yang orang panggil ketuk. Jadi dalam tafsir Jalalain dia katanya sehingga Allah Ta'ala beritahu nama kepada Nabi Adam sehingga keluar angin tu yang berbunyi suara apa dipanggil. Apa nama dia? Yang tak bunyi suara apa nama dia? Orang panggil apa? Kalau yang bunyi suara maklumlah. Kita panggil apa bahasa Melayu kita tu rasanya namanya sama je, bunyi suara ke tak bunyi suara. Tapi dalam tafsir Jalalain dia katanya sehingga Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam tu akan nama keluar angin. Keluar angin itu kalau yang berbunyi suara apa dia nama. Kalau tak bunyi suara apa dia nama. Yang bunyi suara tu dikatakan yang besar. Yang tak berbunyi suara itu dikatakan yang kecil. Tapi yang paling munasabahnya dan dengan yang maksud dia katanya sehingga periuk yang besar dan yang kecil dan pisau apa maksud semuanya, dan maghrib mana cebok, mana jenis gayung, jenis batil, jenis gayung, jenis batil, tu cebok air. Jadi maknanya maksudnya ceritanya Allah Ta'ala beritahu ke semua akan segala nama, beritahu segala nama kepada Nabi Adam. Berkenal ke semuanya. Sehingga walaupun benda yang kecil, benda yang hina, yang segan nak sebut sekalipun. Sekalipun Allah Ta'ala beritahu juga kepada Nabi Adam. Itu maksudnya. Yang dia kata hingga, yakni sehingga periuk yang besar dan kecil, pisau yang besar, pisau yang kecil, pecebok masalah sudu makuk pinggan segala benda yang hina, yang keji sekalipun, yang kita yang kita malu segan nak sebut sekalipun, Allah Ta'ala beritahu
kepada Nabi Adam kesemuanya. Kemudian cara mana Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam dengan bahawa ditaruh segala nama pada hati Nabi Adam. Dengan secaranya Allah Ta'ala letakkan, masukkan di dalam hati Nabi Adam akan segala nama-nama bagi segala benda-benda. Jadi di sini menunjuk bahawasanya segala perkara akan yang ada yang selagi diadakan pada segala makhluk Allah Taala, segala benda, walaupun benda itu tidak ada seperti mutu kereta yang ada sekarang pada masa Nabi Adam tidak ada. Bersikal tidak ada lagi pada masa Nabi Adam, dan alat benda-benda yang ada pada masa sekarang tidak ada pada masa Nabi Adam. Semuanya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam kesemuanya dengan segala nama. Jadi maksudnya Nabi Adam dia kenal benda, dia kenal nama. Bukan sekadar kenal benda saja, bahkan kenal benda dan serta kenal juga akan nama dia. Benda ni jadi mengikut dalam kitab-kitab tafsir, dia katanya Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam, beritahu kepada Nabi Adam 3 perkara. Yang pertamanya mengenalkan segala benda-benda. Benda ni apa? Benda ni apa? Mengenalkan segala benda. Dan yang keduanya mengenalkan akan segala nama-nama bagi benda-benda yang tersebut tadi. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala mengenalkan juga, beritahu juga kepada Nabi Adam akan hikmat, artinya kegunaan bagi setiap segala perkara. Contohnya kalau pokok kelapa. Pokok kelapa, diri pokok kelapa tu Nabi Adam dah kenal. Nama dia pun Nabi Adam kenal. Dan faedah pokok kelapa pun Nabi Adam pun tahu juga. Allah Ta'ala capuk masuk ke dalam hati Nabi Adam. Dia tahulah kata pokok kelapa contohnya boleh buat, boleh ambil santan buat gulai ke masalah. Contohnya. Puyuk ini, benda ini panggilnya puyuk. Masalah. Faedah dia boleh buat masak-masak. Begitulah. Jadi maknanya segala perkara, segala bendanya diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, bukan melalui buku-buku, tidak. Bahkan Allah Ta'ala capuk masuk di dalam hati Nabi Adam sehingga Nabi Adam tu kenal nama, kenal benda, kenal faedah-faedah dia. Jadi inilah kita boleh tahu daripadanya Nabi Adam dia tahu segala faedah-faedah bagi segala benda. Kalau tengok lembu, dia tahu kata lembu tu orang dulu boleh buat bergala dengan dia. Tahu nama, tahu benda, tahu faedah dia. Katalah gajah boleh buat tarik kayu kalau masa dulu. Itu semuanya diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Jadi 3 perkara. Benda, nama, faedah. Sebab itulah tanyanya, tahu di mana kau pokok ini, tumbuhan ini jadi ubat penyakit begini-begini, maka kita jawab katanya semuanya ditahu oleh Nabi Adam kesemuanya. Sebab kalau jenis-jenis pokok, jenis benda jadi ubatan, Allah Ta'ala beritahu juga kepada Nabi Adam katanya pokok ini faedah dia boleh mengubatkan penyakit begini-begini. Pokok ni boleh, benda ni boleh mengubatkan penyakit begini. Benda ni boleh mengubatkan penyakit begini. Dan hikmat dia, segala kegunaan faedah dia, Nabi Adam tahu kesemuanya. Kalau kita tengok orang dulunya, dia ambil daun kelapa, dia ambil lidi dia, dia buat jadi banyak-banyak tu, buat penyapu masalah. Maka semuanya diberitahu oleh Nabi Adam. Itu adat orang Melayu kitanya. Jadi segala benda diberitahu oleh Allah Ta'ala akan benda, berkenalkan benda. Jadi segala benda yang dah ada, yang selagi diadakan, Nabi Adam kenal kesemuanya. Dan bukan sekadar kenal benda tu, nama pun dia tahu. Dan faedah kegunaan dia pun, khusiat dia pun Nabi Adam tahu kesemuanya. Diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tetapi malaikatnya Allah Ta'ala beritahu juga kepada malaikat, tetapi beritahu sekadar benda saja. Allah Ta'ala setengah-setengahnya tak beritahu nama.
Jadi macam kita lah, kenal-kenal macam kita sama-sama kita tu ada kalanya kita setiap hari kita berjumpa dengan dia pada tempat solat jemaah. Kenal dia orang sekapung. Tetapi kita tak pernah bercakap dengan dia, tak pernah tanya dia nama apa. Jadi kita kira katanya kita dah kenal dengan dia, dia dah kenal dengan kita tapi kita tak tahu nama dia. Jadi maksud dengan kenal di sini malaikat dia kenal sekadar kenal benda saja. Tetapi nama setengah-setengah benda tu dia tak tahu. Contohnya kalau benda yang ada pada masa sekarang, kita katanya contohnya, misalnya kalau kereta, malaikat kenal katanya ini benda, kenal lah katanya kereta tu, pernah tengoklah kereta tu, Allah tak capakkan bagi tahu kepada malaikat, tapi nama panggil kata kereta tu malaikat tak tahu. Tetapi Nabi Adam kenal 3 perkara. Thumma 'aradahum 'alal malaikati. Thumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian ditunjukkan sekalian nama-nama itu, sekalian nama-nama itu ni sekalian benda-benda yang mempunyai nama. Kemudian ditunjukkan, dihendengkan, ditunjuk, dihendeng, diberi nampak sekalian nama-nama itu, yakni sekalian benda-benda yang mempunyai nama atas segala, ditunjuk, dihendeng atas segala malaikat-malaikat, akan atas kesemua malaikat-malaikat. Ditunjuk tadi itu kerana mengkejikan mereka itu. Kerana untuknya tujuannya mengkejikan mereka itu akan malaikat sebab menggalang mereka itu kehendak Allah. Sebab mereka menggalangkan akan kehendak Allah. Allah Ta'ala hendak menjadikan khalifah Adam, Allah Ta'ala kehendak Allah nak menjadikan Nabi Adam dan zuriyahnya khalifah pada muka bumi. Tetapi malaikat dia katanya, adakah? Qalu ataj'alu fiha. Kata mereka itu, adakah Tuhanku hendak menjadikan padanya mereka yang buat fasid, hingga akhirnya. Jadi rupa-rupanya malaikat tu tengok dengan zahir tu dia maknanya menggalangkan akan kehendak Allah. Tetapi pada zahir, pada wakilnya, pada sebenarnya bukan dia nak galang, hanya tanya nak tahu. Tapi zahirnya tanya tu macam bunyinya, macam zahirnya, bunyi yang zahirnya macam nak galang, akan nak menghalangkan akan kehendak Allah, tak setuju dengan kehendak Allah. Tetapi pada wakilnya bukan nak menghalangkan, menggalangkan akan kehendak Allah. Tanya tu semata-mata nak tahu akan hikmat. Tetapi zahirnya macam nak galang lah. Sebab tu Allah Ta'ala buat begitunya, tunjukkan segala benda-benda kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Maka firman Allah, khabar olehmu, khabar oleh kamu akan daku dengan sekalian nama-nama mereka itu yang mempunyai mereka itu yang mempunyai nama. Jadi maksudnya Allah Ta'ala bagi nampak kepada malaikat akan segala benda-benda. Bagi nampak kepada malaikat akan segala benda-benda, benda yang sudah ada dan benda yang selagi diadakan. Maka Allah Ta'ala suruh malaikat tu bagi tahukan dengan nama-nama. Benda ni apa nama dia? Benda ni apa nama dia? Benda ni apa nama dia? Maka memang sekali kita seperti kata tadi, malaikat dia kenal benda saja. Setengah-setengah benda tu dia kenal benda tak kenal nama. Tapi ada juga dia kenal benda kenal nama. Tapi setengah tu kenal benda tak kenal nama. Macam kita lah. Setengahnya orang yang dalam majlis kitanya kita kenal dia tapi tak tahu nama dia. Setengah-setengah tu kalau rapat-rapat dengan kitanya, kenal dia, kenal nama dia. Tapi malaikat ni Allah Ta'ala beritahu, kenalkan benda saja. Namun setengah-setengah benda tu Allah Ta'ala tidak beritahu kepada malaikat. Maka
dengan sebab tak tahu nama bagi setengah-setengah benda itu, maka Allah Ta'ala suruh malaikat tu ceritakan akan segala nama bagi segala benda-benda itu. Maka memang sama sekali malaikat tak boleh nak jawab akan soalan Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala suruh ceritakan, sebutkan nama bagi satu-satu benda. Tujuan gitunya untuk nak menkejikan, untuk nak bagi nampak kepada malaikat bahawa inilah mana dia yang katanya Nabi Adam ni terlebih aula untuk nak jadi khalifah pada muka bumi, sebab Nabi Adam lebih tahu daripada kamu. Sebagaimana katanya, in kuntum sadikin, jika ada kamu itu benar sekalian pada kata kamu, tiada makhluk Allah terlebih alim daripada kamu, dan kamulah mustahak yang sepatut jadi khalifah pada muka bumi. Kamu ceritalah nama segala benda-benda ini. Kalau betul macam kamu dok kata, kamulah makhluk yang paling alim, tidak ada makhluk yang lain daripada malaikat yang amat banyak ilmu, yang amat mengetahui, yang lebih alim, dan kamulah yang lebih layak, yang lebih sepatut untuk nak jadi khalifah pada muka bumi. Kalau betul-betul macam kamu dakwa, tentu kamu mesti kena boleh jawab akan soalan tentang nama bagi segala benda-benda. Tetapi apa yang jawab mereka itu? Qalu subhanak. Kata mereka itu, malaikat, maha suci Tuhan engkau, Tuhanku. Maha suci engkau, hai Tuhan kami, daripada layak i'tirad di atas engkau. Maha suci Tuhan engkau, Tuhan kami, dia katanya, maha suci engkau wahai Tuhan kami daripada layak i'tirad, menggalangkan di atas engkau. Engkau tak layak kita nak galangkan di atasnya. Jadi tak layaklah kita makhluk ini, tak kira malaikat ke siapa, nak menggalangkan akan kehendak Allah. Tak setuju dengan kehendak Allah, tak layak sangatlah. Subhanaka illa ilma lana illa ma 'allamtana. Tiada ilmu bagi kami melainkan barang yang engkau ajar akan kami. Jadi ilmu kami itu tidak banyak sangat. Yang ada tu sekadar yang engkau ajar kepada kami itu adalah yang mana engkau tak ajar kami tak tahu. Kami tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Jadi di situlah pengakuan datang pengakuan daripada malaikat bahwasanya dia ada kekurangan daripada Nabi Adam. Di situlah dia mengaku bahwasanya banyak perkara lagi yang dia tak tahu, yang mana awal-awalnya dia banggakan dengan golongan mereka bahwasanya dia katanya tidak ada makhluk Allah Taala yang lebih alim daripada mereka. Mereka mendakwakan mereka lah yang paling layak untuk nak jadi, paling sepatut untuk nak jadi muka bumi. Tetapi apabila Allah Taala tanyakan nama-nama, mereka tak boleh nak jawab, tahu sekadar yang mana Allah Taala beritahu. Yang mana Allah Ta'ala tak ajar bagi tahu, maka mereka tak tahu. Jadi mereka itu dah mengaku katanya kekurangan ilmu mereka. Dan tidak ada kelayakan mereka untuk nak jadi khalifah pada muka bumi. Kita ulang sekali lagi. Katanya, faqala anbi'uni bi asma'i haula. Maka firman Allah, khabar oleh kamu akan daku dengan sekalian nama-nama mereka yang mempunyai nama. Jadi kita nak ambil perhatian tentang perkataan firman Allah Ta'ala, anbi'uni. Anbi'uni diterjemah katanya khabar oleh kamu. Jadi amba'a mana mukhabar, mencerita. Khabar pun makna mencerita, memberitahu. Amba'a itu pun makna memberitahu juga. Tetapi berbezanya, dia kalau kata khabar oleh kamu, khabar itu maknanya beritahu dengan maknanya cerita dengan benda-benda yang biasa.
kita nak cerita jadi dalam bahasa Arab nah, kalau guna khabar tu makna cerita dengan ceritaan yang biasa-biasa, itu makna mukhabar. Tetapi kalau cerita dengan benda-benda yang penting, benda-benda yang tinggi, benda-benda yang penting, maka digunakan dengan amba'a. Sebab tu kalau kita perhatinya, nabi asal daripada naba'a. Nabi mengikut setengah katanya daripada asalnya naba'a, mana mukhabar. Sebab Nabi diberi khabar kepada Allah Ta'ala, beri khabar, beritahu kepada mereka. Tetapi kenapa tak dikatakan Nabi ambil daripada naba'a? Dengan sebabnya benda yang Allah Ta'ala beritahu kepada orang yang jadi Nabi itu adalah kesemuanya perkara yang penting. Sebab naba'a, ambi'u sama, Nabi sama, maknanya khabar dengan benda yang penting. Sebab tu dikatakan Nabi, maknanya orang yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dengan segala hukum-hukum syariat. Tapi dipanggilkan Nabi, ambil pada naba'a, makna diberitahu dengan segala perkara yang penting. Maklumlah bahwasanya hukum-hukum Allah Ta'ala, syariat-syariat Allah Ta'ala adalah perkara yang penting. Maka kita boleh faham di sini katanya fa'ambi'uni bi asma'i haula'i. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat ceritakan, khabarkan dengan nama-nama bagi segala benda itu ialah nama benda-benda yang penting-penting, yang hebat-hebat, yang malaikat itu tidak tahu namanya, hanya sekadar kena benda saja. Sekadar kena benda saja, tetapi nama dianya malaikat tak tahu. Itu hikmat Allah Ta'ala gunakan dengan lafaz ambi'uni. Kalau tidak kata akhbiruni. Kalau benda tak penting dia kata akhbiruni, khabar. Tapi kata ambi'uni maknanya benda yang nak cerita tu ialah benda yang penting-penting, benda yang hebat-hebat, benda yang besar-besar. Begitulah. Maka itu tentang Allah Ta'ala katanya ambi'uni. Itu sepatut kita tahu. Sebab apabila diterjemah tu khabar oleh kamu, mana beritahu, dengan macam biasalah. Tetapi yang dimaksudnya ambi'uni itu khabar, yakni khabar dengan benda-benda yang penting, benda-benda yang diamati, benda-benda yang besar-besar, begitulah. Itu diguna dengan amba'a atau naba'a. Kemudian in kuntum sadiqin, jikalau adalah kamu tu yang benar. Kalau betul benar kamu tu yang layak, yang lebih alim, betul benar kamu yang layak untuk nak jadi khalifah, tentu sama sekali kamu boleh jawab, boleh ceritakan segala nama-nama benda yang ditanyakan tadi. Maka jawab mereka itu qalu subhanak. Subhanak, maha suci engkau. Maha suci engkau. Berkata mereka itu malaikat, maha suci engkau, Tuhan kami, daripada layak i'tirad atas engkau. Ini nak menunjuk bahawasanya malaikat yang dia kata, yang mana mereka itu kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima, itu bukan tanya nak i'tirad, nak menggalang, hanya tanya untuk nak tahu, semata-mata nak tahu. Tetapi zahir cakapan tu macam nak galang, macam nak i'tirad, tetapi bukan maksudnya begitu. Sebab malaikat tu makhluk yang baik, yang baik, yang tidak ada nafsu, mereka tak deraka sama sekali kepada Allah. Nak kata i'tirad tu haram. I'tirad di atas kehendak Allah itu, di atas perbuatan Allah Ta'ala itu adalah haram. Malaikat kesemuanya mereka yang maksum. Sebab tu ditanggungkan bahawasanya perkataan mereka itu, adakah Tuhan engkau hendak menjadikan pada muka bumi dan hingga akhirnya, itu bukan i'tirad, bukan tanya semata-mata nak tahu.
Nah, bukan semata-mata nak i'tirad, hanya tanya nak tahu tentang tanya nak tahu sebab apa sebab Allah Taala pilih Nabi Adam dan zuriatnya untuk nak jadi khalifah. Maka apabila tanya nak tahu, maka di sinilah Allah Taala nak muzahirkan akan benda yang mereka nak tahu. Di mana Nabi Adam lebih tahu daripada kamu, daripada malaikat. Dan juga kataan qalu subhanaka, itu Allah Taala itu malaikat yang mereka itu malaikat kata subhanaka, satu tujuan laginya ialah mereka nak muzahirkan nikmat, nak syukur nikmat yang mana Allah Taala bagi nampak kepada mereka. Katanya Nabi Adam tolong penjelas kepada mereka bahawa Nabi Adam lebih pada malaikat. Itu sebagai nak syukur. Satu tujuannya malaikat kata subhanaka itu, satunya nak menyucikan Allah Ta'ala daripada patut diiktiradkan, dan yang keduanya malaikat kata subhanaka ni tujuannya untuk nak syukurkan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan akan tujuan menjadikan Nabi Adam khalifah pada muka bumi. Dan juga apabila salah bercakap, apabila salah bercakap, ini nak ajar kepada kita bahwasanya apabila kita salah bercakap dengan cakapan yang pada zahirnya macam-macam tak setuju dengan suatu perkara, tetapi walaupun pada wakil tanya nak tahu, tetapi salah bercakap jadi zahirnya macam-macam nak menggalang, maka elaknya kita kata subhanak, nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala di atas mana kesalahan, salah dicakap, salah pilih ayat susunan cakapan. Jadi salah sebut kataan. Maksud tak ada nak mencecer, tak ada nak mengiktirad, tapi guna cakapan tu jadi macam-macam nak iktirad. Maka itu subhanaka sebagai nak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tiada ilmu bagi kami. Tiada ilmu bagi kami, bagi malaikat, malaikat barang yang engkau ajarkan kami. Malaikat ilmu yang engkau telah mengajar akan kami. Sekadar itu saja. Mana-mana yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita, kita tahulah. Tapi banyak lagi yang mana perkara yang Allah Ta'ala tak beritahu kepada kita, maka kosonglah kita daripada ilmu tentang benda itu. Maka di sinilah malaikat mengaku bahwasanya ada kekurangan mereka nisbah ilmunya. Yang tahunya sekadar Allah Ta'ala beritahu. Yang Allah Ta'ala tak beritahu, tak tahulah kita pun. Ini menunjuk bahwasanya kita jangan mengaku bahwasanya kita orang yang mempunyai ilmu. Kita jangan mengaku bahwasanya kita adalah orang alim, kita jangan mengaku bahwasanya kita orang yang mempunyai ilmu. Orang nak panggil biarlah. Orang lain nak panggil, nak panggil kita orang alim, orang apa pun biarlah. Tapi kita jangan sebut daripada mulut kita katanya kita adalah seorang ulama, seorang alim, jangan. Sebab malaikat pun tengok sebagai contoh daripada malaikat, mereka katanya tidak ada ilmu bagi kami, malaikat sekadar mana yang Allah Ta'ala beritahu saja. Jadi maknanya ilmu sedikit sangat, tak banyak, bukan dia banyak. Jadi tak sepatut kita nak mengaku katanya kita ni adalah orang alim. Innaka antal alimul hakim. Bahawa engkaulah Tuhan yang amat mengetahui lagi yang amat pandai. Amat pandai itu mana al-hakim. Apa maksud dia dengan kata amat pandai? Tiada keluar satu daripada ilmu Allah dan hikmat. Maksudnya yang amat mengetahui, amat pandai, maksudnya tiada keluar sesuatu, mana tidak terlepas sesuatu daripada ilmu Allah dan hikmatnya, hikmat Allah. Jadi setiap-tiap perkara daripada perbuatan Allah Ta'ala, setiap-tiap perkara yang mana Allah Ta'ala buat, yang mana Allah Ta'ala menjadi,
maka benda itu tak lepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kesemuanya dengan segala perkara. Dan segala perkara yang Allah Ta'ala buat itu tak lepas daripada hikmat Allah Ta'ala. Jadi di sini puji kepada oleh malaikat kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah lah yang amat mengetahui dengan segala perkaranya. Dan amat mengetahui dengan segala hikmat dengan segala hikmat bagi perkara-perkara yang mana Allah Ta'ala menjadi. Jadi setengah-setengah sebab itulah kita jangan i'tirad kepada Allah Ta'ala di atas apa-apa yang Allah Ta'ala mengadakan, apa-apa yang Allah Ta'ala melakukan dan apa-apa yang Allah Ta'ala menjadikan. Kalau kita tengok semut ke masalan, atau nyamuk ke masalan, atau jenis binatang-binatang yang kecil-kecil, hayawan-hayawan yang kecil-kecil yang mengakak di atas muka bumi, kita tengok macam tidak ada faedah. Kita tengok macam tidak ada faedah. Jangan kita kata apa faedah Allah Ta'ala menjadikan benda-benda ini. Kita tak boleh guna pun dengan dia. Tetapi jangan terlupa bahawasanya setiap perkara yang Allah Ta'ala menjadi itu penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat yang kembali kepada kita kesemuanya. Hikmat itu, faedahan itu akan kembali kepada kita semuanya. Tetapi masalahnya kita kekurangan ilmu. Jadi kita tengoklah apa-apa sekalipun, walaupun sangat hina sekalipun, sangat keji, tidak ada faedah dalam masyarakat kita, dalam hidupan kita masalan, sekalipun jangan kita kata benda ini tidak ada faedah. Kalau kita kata begitu, macam kita i'tirad kepada Allah, kata Allah Ta'ala menjadikan benda itu dengan sia-sia. Padahalnya benda itu penuh dengan hikmat. Masalahnya kita tahu ke tak tahu. Gitulah. Itulah pengakuan malaikat, katanya innaka anta al-alimul hakim. Sesungguhnya bahawa engkau, ini sesungguhnya bahawa engkau lah Tuhan yang amat mengetahui, al-hakim, yang amat pandai. Mana tahu dengan sehalus-halusi bagi segala benda-benda. Dia al-hakim tu satu bagai daripada pengetahuan juga. Alim tu mana mengetahui dengan contohnya kalau kita belajar ilmu fiqh masalan, kita tahu katanya apabila ambil wuduk mesti kena niat. Kita dah tahu apabila ambil wuduk mesti kena niat. Tetapi kenapa kena niat? Tak tahu dah kita. Maka itu panggil sekadar kita dah tahu. Tapi hakim tidak lagi. Hakim tidak lagi. Seperti kita katanya orang dulunya, orang Melayu kitanya apabila nak gorengkan ikan, dia tumbuk, dia guna garam dan kunyit. Jadi kalau kita tahu katanya apabila nak goreng ikan mesti kena guna garam dan kunyit. Itu tahu, itu ilmu. Tetapi kenapa kena guna garam? Kenapa kena guna kunyit? Bawang tak boleh ke? Halia tak boleh ke? Serai tak boleh ke? Tapi orang dulu dia tahu kenapa kena guna kunyit. Tahu katanya sebab apakah kena guna kunyit? Itu maknanya tahu hikmat. Itu panggil katanya hakim. Itu contohnya. Kalau tahu katanya kena guna kunyit lah untuk nak buangkan bau hanyi dia ni. Nak habiskan bau-bau ikan tu, lebih laginya ikan air tawarnya, kuat baunya. Kalau guna kunyit, hilanglah bau dia. Kalau tahu gitu maknanya hakim dia panggil. Kalau tahu katanya nak goreng ikan mesti kena garam kunyit, itu alimnya. Itu ilmu, pengetahuan. Kalau tahu kenapa kena guna kunyit, sebabnya begini, itu panggil katanya hakim. Itulah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala di sini sebutkan al-alim, al-hakim. Sebut alim dulu. Kemudian diikuti dengan al-hakim. Sebab hakim tu makna tahu juga, tapi tahu dengan secara halusi. Tahu dengan secara dalami, tahu dengan secara halusi, itu dikatakan hakim. Sebab tu dia terima kata yang pandai.
Kalau tahu sepitah lalu tu alim lah. Ilmu lah. Ilmu tu mana tahu, tak kira tahu mendalami ke tak mendalami, dikatakan tahu. Mengetahui. Tapi tahu dengan secara mendalami, tahu dengan secara usul asal, tahu dengan secara latar belakangnya, tahu dengan secara mendalami, dikatakan Al-Hakim. Begitu. Sebab tu didulukan lafaz Al-Alim akan perkataan Al-Alim di atas Al-Hakim. Dengan maknanya, mana tahu, mana yang amat mengetahui dan yang amat pandai. Mana tahu dengan secara halusi, tahu dengan segala hikmat. Sebab tu dia ada munasabah dengan cerita kitanya, sebabnya malaikat mereka tahu akan segala benda, kenal segala benda, tetapi setengah-setengah benda tu tak tahu nama. Dan juga setengah-setengah benda itu dia tak tahu faedahnya, khasiatnya dia tak tahu. Tak tahu. Semacam katanya orang tua cakap katanya apa dia? Tikuh tengok besi. Tikuh kalau dia tengok kereta pun dia tahu kata besi begitu. Dia tak tahu katanya ini gunaan apa tu, dia tak tahu. Kalau dia tengok pisau pun tengok pisau lah. Tengok besi begitulah. Kalau tengok puyuk pun tengok puyuk macam tengok besi begitu. Dia tak tahu kata puyuk ni gunaan untuk buat masak, pisau ini untuk nak buat potong-potong. Dia tak tahu. Macam itulah nak cerita katanya malaikat setengah-setengah benarnya dia tahu benda, dia kenal benda, tak kenal nama, tak kenal gunaannya. Tetapi apabila Nabi Adam tahu kesemuanya, tiga perkara yang kata tadi. Sebab tu Nabi Adam Al-Alim dan juga Al-Hakim. Tetapi di sini dia cerita pasal Allah Ta'ala yang Al-Alim, Al-Hakim, yang amat mengetahui dan yang amat pandai. Kemudian habis itu apabila Allah Ta'ala suruh malaikat ceritakan dengan segala nama-nama, maka setengah-setengah benda itu malaikat tak boleh nak sebutkan nama-nama sehingga mereka mengaku bahawasanya ilmu pengetahuan mereka tidak begitu banyak, tahu sekadar benda yang Allah Ta'ala beritahu. Yang amat mengetahui engkaulah. Engkaulah ya Allah. Yang amat bijak, yang amat pandai, engkaulah ya Allah. Maka selepas tu Allah Ta'ala tuju kepada Nabi Adam pula dengan katanya, Qala ya Adamu. Firman Allah, Hei Adam, Ambihum bi asma'ihim. Khabar olehmu akan mereka itu dengan nama, dengan segala nama-nama mereka itu. Maknanya nama, segala nama-nama mereka itu, segala nama benda-benda. Maka apa tu? Mentamam. Apa dia? Tak tahu nak baca. Yang tulisan Rumi macam mana? Mentamam. Ya. Bahasa Arab. Khabar oleh kamu, khabar olehmu akan mereka itu, yakni akan malaikat, dengan segala nama-nama mereka itu. Ini nama segala benda-benda. Maka mentamam Adam, yakni muspenuh, mana sebut dengan secara muspenuh. Ya. Maka mentamam, maka menyempurna oleh Nabi Adam, mana sebut sebut dengan secara sempurna. Sebut dengan secara sempurna, beritahu dengan secara sempurna akan tiap-tiap satu dengan namanya dan hikmatnya dan gunanya, kegunaan yang dijadi kerana gunaan itu. Jadi Nabi Adam tu sebut dengan secara sepenuh benda ini gunaannya begini. Seperti kata benda ini nama dia periuk. Gunaan dia boleh guna untuk buat masak-masak. Dia jadi daripada besi atau dia jadi daripada temaga, masalah.
Gitulah. Nabi Adam boleh sebut, boleh cerita, boleh bagi tahu dengan secara sempurna, melengkapi 3 perkara: benda, nama dan kegunaan dia, hikmat dianya. Maka di sini Nabi Adam boleh cerita ke semuanya. Nabi Adam boleh jawab ke semuanya. Maka di sinilah ulama katanya, di sinilah menunjuk bahawasanya daripada ayat ini, ambihum bi asma'ihim, hendak khabar ulimu akan mereka itu dengan segala nama-nama mereka itu. Ini menunjuk bahawasanya nama dah ada belum pada benda. Nama dah ada belum pada benda. Maknanya Allah Ta'ala dah, walaupun contohnya kita katanya kereta lah. Kereta, nama panggilan kata kereta dengan bahasa Melayu kitanya dah ada dulu lagi. Tetapi Allah Ta'ala apabila manusia buat akan bentuk kereta, maka Allah Ta'ala capak kepada hati manusia untuk meletak nama dengan nama kereta. Tapi cadangan nama dengan nama kereta tu Allah Ta'ala dah cadangan pada awal lagi. Sebab tu di sini daripada ayat ini menunjuk bahawasanya nama itu dah disediakan. Nama bagi segala benda-benda yang akan diadakan itu dah disediakan, sedia lagi dah. Nanti benda ada, ambil nama dah. Sebab tu daripada inilah kita katanya, kita, ayah kita nak letak nama kita dengan nama mana-mana nama sekalipun, nama itu dah disediai oleh Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Cumanya belum pada nak dapat kitanya, belum pada Allah, ayah kita nak kahwin masalah, dia tak tahu lagi nak letak nama anak dia yang sulung nama apa. Anak dia yang pertama dia tak tahu lagi, tak fikir lagi nak letak nama apa. Tetapi sampai masa Allah Ta'ala ilhamkan masuk dalam hati bapa kita, letak dengan suatu nama. Tapi nama itu dah disediai oleh Allah Ta'ala sedia kala lagi dah. Itu menunjuk katanya nama dah disediai. Nanti benda datang, datanglah nama itu bersama dengan benda. Sebab katanya benda yang Allah Ta'ala beri nampak kepada Nabi Adam itu bukan segala benda yang ada pada masa dia saja, bahkan bahkan segala benda yang selagi akan diadakan. Lagi pulanya cerita ini cerita yang katanya suruh ceritakan nama-nama ini ialah cerita yang berlaku pada Nabi Adam sebelum pada masuk Nabi Adam ke dalam syurga. Sama juga masalah yang lagi akan datang pada masalah katanya disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam yang katanya iblis tak sanggup nak sujud itu, maka itu ceritanya berlaku pada masa Nabi Adam belum dimasuk ke dalam syurga. Mudah katanya awal-awal dijadikan Nabi Adam, belum dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Sebab kita dah maklum bahasanya apabila dijadikan Nabi Adam, dimasukkan Nabi Adam, duduk dalam syurga, kemudian dikeluarkan daripada syurga turun ke bumi. Di situlah beranak Nabi, dapat zuriat bagi Nabi Adam. Maka cerita ni berlaku belum pada dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka tak kala mengkhabar ia ya Nabi Adam akan mereka itu, akan segala malaikat dengan segala nama mereka itu. Apabila Nabi Adam boleh cerita dengan segala nama-nama dengan kepada malaikat, benda ni namanya begini, benda ni namanya begini, maka ada dalam tafsir, kalau tak salahnya dalam tafsir Nasafi, dia katanya diberitahu kepada Nabi Adam akan segala nama, akan nama-nama bagi segala benda itu bukan dengan beritahu dengan bahasa Arab saja, bahkan diberitahu dengan panggilan-panggilan mengikut bahasa yang anak cucu dia bercakap sekarang, yang masa lagi akan datang. Jadi
Sebab itulah ada orang katanya Nabi Adam boleh cakap Melayu, pandai cakap Melayu. Nabi Adam pandai cakap Inggeris. Nabi Adam pandai cakap Cina. Memanglah. Sebab kata setengah tafsir, ia katanya Nabi Adam dia ajarkan nama itu bukan ajar nama dengan bahasa Arab saja. Dia ajarkan akan nama benda itu mengikut apa bahasa-bahasa yang dicakap oleh anak cucunya yang lagi akan datang. Maka anak cucu Nabi Adam bahasa-bahasa yang dicakap oleh oleh anak cucu Nabi Adam tu berapa puluh, berapa ratus bahasa. Maka Nabi Adam tahu kesemuanya. Sebabnya bahasa-bahasa yang dicakap oleh anak cucu Nabi Adam semuanya daripada Nabi Adam kesemuanya. Itu mengikut setengah-setengah tafsir lah. Tetapi memanglah masalah begitunya ada khilaf. Tapi kita nak cerita katanya ada setengah ulamanya kata begitu. Kembali kepada cerita kitanya. Apabila Nabi Adam menceritakan dengan segala nama-nama bagi benda kepada malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu. Qala alam aqul lakum, firman Allah Taala, tiadakah aku kata bagi kamu dahulu inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwasa aku ini aku lebih mengetahui akan yang gaib di dalam 7 lapisan langit, 7 lapis langit dan bumi. Maka Allah Ta'ala katanya, sebab itulah aku dah kata dulu, katanya aku ini dah tahu, aku dah tahu segala perkara, sebab Allah Ta'ala dah firman dulu katanya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada citaan dulunya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala dah beritahu kepada malaikat dulu katanya inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku dah kata aku ni tahu segala perkara walaupun kamu itu tidak tahu sekalipun. Inilah pasal dianya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwasa aku ini aku lebih ketahui akan yang gaib-gaib di dalam 7 lapis langit dan bumi. Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Benda yang ada pada bumi, benda yang ada pada 7 lapisan langit, kesemuanya Allah Ta'ala tahu, tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala suatu benda sekalipun. Memanglah segala benda itu dijadi oleh Allah. Dia tahu kesemuanya. Jadi gaib tu maknanya, asal makna gaib tu benda yang kita tak nampak di mata kita. Asalnya gaib tu maknanya benda yang kita tak nampak di mata. Mana benda yang kita tak pernah tengok, benda yang kita tak pernah nampak di mata, itu dikatakan gaib. Sebab tu mengikut asal luahnya, jin dikatakan yang gaib. Alhamdulillah. Malaikat pun dikatakan yang gaib, sebab benda yang kita tak nampak di mata dikatakan gaib. Sebab tu Allah pun dikatakan gaib juga. Setengah-setengah panggilan tu ada Allah adalah yang gaib, sebab kita tak pernah memandangkan dengan mata kita. Sebab itulah benda yang lagi akan datang seperti alam kubur, alam kiamat, pada syurga, neraka dan kesemuanya, dikatakan alimul ghaibi, alam ghaib, benda yang kita tak pernah tengok dengan mata. Jadi maksud di sininya Allah Ta'ala tahu kesemuanya, kenal kesemuanya, tahu kesemuanya, walaupun benda itu jauh daripada mata kita, walaupun kita manusia, walaupun malaikat sekalipun tak pernah tahu, Allah Ta'ala tahu. Begitulah. Bahwasanya aku ini yang aku bahwasa aku ini aku terlebih ketahui akan yang gaib-gaib di dalam 7 lapis langit dan bumi. Benda yang ada dalam 7 lapisan langit dan ada pada bumi, di dalam bumi, maka Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Tidak ada benda yang terlindung, terlenyap daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripada hikmat menjadikan Nabi Adam untuk jadi khalifah pada muka bumi, itu pun
di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tetapi malaikat mereka tak tahu. Sebab tu nyatanya nak tahu. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna. Dan akulah lebih ketahui barang yang kamu nyata dan barang yang kamu sembunyi. Mana kamu nyata sebut dengan mulut, benda yang zahir daripada kamu, benda yang kamu bercakap, kamu yang buat pada zahir-zahir, orang manusia boleh tengok, manusia boleh dengar, itu pun Allah Ta'ala tahu. Dan juga Allah Ta'ala tahu benda yang kamu tersimpan di dalam hati kamu, yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu, rahsia yang kamu sembunyi di dalam hati kamu, Allah Ta'ala tahukan juganya. Tetapi rahsia perkataan yang malaikat sembunyikan tak cakap dengan mulutnya, apa dia? Daripada kamu kata lebih mulia dan lebih mustahak jadi khalifah daripada Adam. Yang sebabnya malaikat yang mereka bercakapnya apa dia? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu malaikat yang bercakap keluar daripada mulut mereka. Tetapi yang mereka tak bercakap, simpan di dalam hati mereka sebagai rahsia ialah mereka agak katanya mereka lah yang lebih sepatut untuk nak jadi khalifah, mereka yang lebih mulia daripada Nabi Adam, mereka lebih alim daripada Nabi Adam. Maka itu pun Allah Ta'ala tahu juga. Habis di situ ceritanya. Maka kita boleh tahu di sini bahwasanya Nabi Adam lebih daripada malaikat di ilmu. Dengan sebab ilmu lah Nabi Adam lebih daripada malaikat. Di sini menunjuk bahwasanya menunjuk di atas kelebihan ilmu. Sehingga Nabi Adam dapat mengatasi, dapat kelebihan di atas malaikat. Tentang mana? Tentang ilmu Nabi Adam tinggi banyak daripada malaikat. Ini menunjuk bahwasanya ilmu itu ialah benda yang lebih sangat. Sehingga dengan sebab ilmu lah Nabi Adam dapat mengatasi di atas segala malaikat-malaikatnya. Maka kita akhir di situ. InsyaAllah kita minggu depan kita sambung pada katanya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa